Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, salam sejahtera kepada semua. Sihat dan semua dah. Syafi'i Mustafa, waalaikumsalam. Yaakob, waalaikumsalam. Pak Tawi, waalaikumsalam. Kudin Ali, waalaikumsalam. Muhammad, waalaikumsalam. Hisham Long, saudara sahabat saya Syed Faizal, waalaikumsalam. Muhammad Hafiz, Muhammad Syarif Hussein, Syarif Saad, Abe, Fakrul Azman, Eli Montel, Ad Ensul, Muhammad Sofi, Ira, Cik Muhammad Nur, Tora, Udin Keli, Noah Rahman, Topik KBB, Sheila Marshela, Firdaus Azhari, Zai, Noja ni saya duduk live kat FB ni. Datuk Marmomo, Muhammad Azwan, Janah Guntur, Monster Power, Yusuf Ismail, Ahmad Zuki, Azizul Jiman, Amir Hamzah, Zulkifli, Udin Din, Marisa Ermenda, Abang Azman Yusof, Yop Yong, Nizam Izam, Zabidi Ishak, Mu'ahzaza, Irwan Jalil, Sapi Kerbau. Okey, dah. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Salam sejahtera kepada semua. Saya bersiaran secara live di Facebook saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim page, dan juga di TikTok saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim ataupun Syafiq.Halim. Apa rambut baru? Itulah pasal dia. Apa tajuk malam ni? Tajuk malam ni adalah berkaitan dengan beberapa siri perbincangan kita. Perbincangan yang telah dibuat di peringkat parti yang saya hadir tadi. Ada dengar sikit briefing, serangan-serangan ke atas Perikatan Nasional, Perjuangan Rakyat dan sebagainya, yang haruslah diikuti oleh keseluruhan ahli dan juga penyokong-penyokong Perikatan Nasional, kerana kita akan menghadapi satu kesukaran dalam berpolitik. Abdul Razak, Zamdon, Padang Serai, ada Haji Ismail, ada. Waalaikumsalam. Teruskan perkongsian mukadimah dia ini. Saya ada something lah, saya nak buat disclaimer sebab petang tadi, tengah hari tadi dalam room saya, dalam room Anas Sopi tadi, tu kata tu, bila kita berbeza pendapat di sesama kita lah kali jadi isu. Saya yang terpalit dengan isu tu. Sebelum ni kena saya mendokong LGBT sebab mereka memotong separuh daripada hujah saya. Tiba-tiba saya pula kena cap sokong LGBT. Ni kata saya penyebar agenda liberal dalam negara pula. Ni masalah ni. Jadi saya buat penerangan sikit lah sebagai mukadimah. Topik dia adalah berkaitan dengan macam mana boleh timbul tentang perbahasan tu. Semalam ni ada perjumpaan di antara beberapa orang lah, antaranya Feris Omar, saya dan beberapa orang lah player media sosial ni. Kita cerita tentang segmentasi masyarakat. Segmen masyarakat ni, kita nak pergi ni, nak tentukan, okay, PAS dia pergi kat segmen ni, satu dia pergi kat segmen ni. Jadi dia nak ada targeting audience yang tertentu. Jadi kita ni kena lebih moderate dan kena mengikut pada prinsip parti. Sebab apa? Kalau kita claim kita bukan kepimpinan yang terlibat dalam penentuan objektif parti. Bila kita claim bahawa kita ni kena jadi ekstrim dalam hujah-hujah kita ni, kita duk buat macam Zakir Naik. Zakir Naik dia bukan orang politik. Zakir Naik dia bukan orang politik dan dia tak boleh jadi orang politik. Kalau dia jadi orang politik, dia tak boleh menang dekat Malaysia ni. Of course memang dia tak boleh menang lah. Sebab dia adalah pendakwah. Tu beza di antara pendakwah dan juga politikus. Politikus ni, dia akan buat apa saja kaedah untuk dia menang sebelum dia mencapai kepada sesuatu objektif yang dia nak buat. Macam selalu saya kata lah, saya diajak oleh ada seorang lah, dia ni kira cekap jugalah politik ni, orang yang lebih lama. Dia bagi tahu saya politik ni ibarat sepohon pokok yang tumbang. Dia tumbang dekat tepi jalan. Jadi kaedah nak alihkan pokok tu, itulah politik dah. Kalau kita berjumpa dengan golongan yang berpegang teguh kepada agama, kita akan kata kat dia,
And ini adalah fardu kifayah yang wajib kita buat. And kita kena alih pokok ni. Kalau kita, sebab apa? And itu adalah tuntutan agama. Kan? Jadi kalau kita jumpa lagi satu kelompok yang lain yang mengikut kepada apa nama ni, kesesuaian diri dia, dan yang mengikut kepada orang kata apa, diri dia sendirilah kan, kesenangan diri dan sebagainya ni, kita akan bagi tahu kat dia, kita kena alihkan pokok ni sebab ini adalah laluan anda. Anda nak lalu pergi kerja dan sebagainya, susah lah kan, jadi jam sebab dia jadi terhalang dan sebagainya. So kita kena alih lah pokok ni. Dan kalau kita jumpa dalam satu kelompok manusia lagi, contohnya anak muda, kita kena kata kat dia, jomlah, kita ramai-ramai pergi alih pokok ni. Sekali naik motor langgar pokok lagi, payah pula, patah kaki lah, jatuh dan sebagainya. Kan? Jadi objektif dia sama tak? Objektif dia kita nak alihkan pokok, betul? Objektif kita nak alihkan pokok, tapi kaedah tu banyak tak? Kaedah tu banyak. Macam tu lah dekat dalam politik pun. Dan objektif kita adalah untuk kita mencapai 2/3 kerusi Melayu Islam dekat dalam parlimen. Kaedah untuk kita capai 2/3 Melayu Islam dalam parlimen ni, ada banyak kaedah dia. Dan kita kena tahu daripada sudut demografi pengundi. Pengundi di Malaysia bukan 90% Melayu Islam, no. Dalam kategori Melayu Islam tu dia ada Bumi Putra. Melayu Islam betul-betul 40%. 40% plus dengan Sabah dan Sarawak, jadi dalam 54%, tak silap saya. 54 kan 60, lebih kurang macam tu, 54% maksudnya. Dan yang lain-lain adalah bukan Islam. So macam mana kita nak pergi objektif tu kalau orang tak boleh nak ikut kepada pemikiran kita dan sebagainya. So sebab tu kita kena lebih moderate. Itu yang saya kata. Saya kata, kalau kita jumpa segmentasi masyarakat yang berbual tentang Islam, maka kita akan pergi sembang dengan dia, menunjukkan bahawa okey, kita sembang tentang kenapa kita perlu memilih Perikatan Nasional atas dasar Islam. Kalau segmen masyarakat tu sembang masa tu, kalau segmen masyarakat kita jumpa tu, saya kata liberal, saya beritahu tadi, yang kita jumpa tu adalah golongan yang dia ni liberal ataupun moderate dan sebagainya, kita tak boleh bawa usul hujah ni kita pergi jumpa dengan dia, dia tolak kita 100%. Sebab dia bukan kelompok segmentasi pemikiran hak macam pertama kita jumpa. Hak pertama kita jumpa, ya, kita pergi sembang ada kena daripada segi perjuangan kita, kepimpinan, pertahan, ulama' apa semua. Hampir macam kelompok gengan Siti Kasim, hampir cerita macam ni, dia akan kata kena hampir balik lah. Tapi macam mana pun kita nak kena mendekati golongan ni sebab mereka ni adalah pengundi. Dalam politik, the game of numbers is not about the game of ideology. Dalam politik, bukan game ideologi, game numbers. Hang nak dapatkan sokongan ramai, bukan hang nak doktrinkan ideologi hang pergi kat mereka. Bukan. Tu salah tu, falsafah tu. Jadi, hampir jumpa kelompok ni, hang kena jadi macam mereka. Dan kalau hang pergi jumpa dengan non-Muslim, hang tak boleh tunjuk, dia akan label hang sebagai ekstrim. Sebab tu saya ambil contoh bagaimana saya berhujah dengan seorang rakan India berkaitan dengan selun UNICEF. Sebab apa saya berjaya dalam kaedah judi, UNICEF. Kita pergi dengan kaedah pemikiran dia. Kalau kita pergi dengan kaedah stand kita, tak lepas. Sebab dia bukan main daripada agama kita. Dia tak percaya. Kalau dia percaya agama kita, dia masuk Islam, dia tak jadi Hindu. Ni betul. Ni saya bagi tahu benda yang betul. Sebab apa? Ni kita adalah dua perbezaan agama. Kalau kita pergi atas landasan yang situ, kita akan bertembung. Dia takkan dengar cakap kita sebab dua pegangan yang berbeza. Tapi kalau kita tengok dia kaedah yang macam tu, lepas tu kita pergi dengan cara yang lain, sebagai contohnya macam isu UNICEF saya bawa kepada isu women privacy, dia tak boleh nak guna. Dan sebab itu melibatkan human right, human privacy, dan dia terpaksa agree juga wujudnya keadaan tersebut walaupun dia cuba untuk mempertahankan hujah dia. Tu kaedah-kaedah yang kita kena lihat. Jadi sebab itulah saya keluarnya perkataan tu tadi. Segmentasi masyarakat ni, kita nak bincang di antara rakan kita ni, kita kena tahu segmen-segmen masyarakat ni. Kita tak boleh pukul rata semua sama. Dan lepas tu kita claim, saya ni PAS dia sebegini. Jadi saya rasa PAS sendiri pun keluar daripada tak pernah jadi ekstrim. Jadi kita jangan labelkan parti kita untuk jadi ekstrim. Jadi itu orang kata apa, masalah yang kita hadapi. Dan related dengan topik yang saya nak bawa macam ni,
Kalau hampa dengar apa yang saya nak bawa hari ni, hampa akan faham kenapa kita kena tengok kepada segmentasi masyarakat, kita kena tengok daripada pemikiran dan juga kehendak masyarakat. Okey, tuan, ada soalan nak tanya? Ni tanya soalan Orang Johor dengar tu. Sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam kepada siapa yang memberi salam. Okey, tuan, teruskan perkongsian di Facebook dan juga di TikTok ni, teruskan sebab isu hari ni agak penting juga untuk saya bawa dan sebagainya. Tak suka tu mute dia, jangan block dia OPR naik kepada 3.0. Betul tu Fik, mantap berbicara tu Jadi kita kena jadi macam sebab tu kita kena tengok politik ni, kita kena banyak tanya dengan orang lama-lama, kita kena tengok daripada saya pun kawan dengan orang yang lebih tua daripada saya. Kalau ikutkan kita punya semangat muda agresif, siapa kenal saya di Facebook beritahu saya agresif sungguh. Saya agresif macam rakan-rakan kita muda dalam TikTok lah. Agresif lagi pada hampa lagi. Kira hampa ni kira bagus duduk dalam TikTok duduk duit. Saya sampai atas jalan dia Malay Supreme selalu ni. Buat bendera merah ketuanan Melayu macam cukup. Lagi ekstrim lah dulu lah cerita bila kita dia biasa darah muda darah muda ni dia nak berlawan dia jadi macam aku nak kena berjuang nak kena berjihad ni jam kena banyak belajar. Jangan tanya pendapat orang-orang yang lebih tua. Saya banyak kawan saya orang yang lebih tua daripada saya depa ni lah ada tone down kita di dalam Facebook ni ada pakcik-pakcik ni kita pakcik-pakcik kita dia duk WhatsApp speed slow sikit dulu buat live ni mesti okok tu rakan dia lepas tegur tak boleh, kita kena jaga adab kita ingat dulu dia bukan nak cerita dulu tapi kita berubah mengikut kepada orang yang tegur kita. Kalau kita nak dengar apa teguran yang dibuat di atas kita, maka kita boleh orang kata apa, kita boleh memperbaiki kehidupan kita. Okey okey dan saudara kemas segak apa isu malam ni, isu dahsyat. Ni antara soalan yang Wan Muhammad Amin tanya ni, antara soalan-soalan yang kita akan bawa dalam isu ni. Teruskan perkongsian saudara-saudara semua. Okey di Facebook pun sama, dan ingat betul-betul tolong kerat dekat sini, had depan jangan ambil, had sini kena kerat, kena sampaikan kepada rakan-rakan kita dan kena pastikan supaya ahli-ahli PAS dan juga Bersatu tahu tentang benda ni. Khususnya Perikatan Nasional hari ini telah pun dirangka satu strategi yang amat licik dan juga halus untuk menangani Perikatan Nasional, gelombang yang telah dibawa oleh Perikatan Nasional. Sebab apa? Sebab apabila bergabungnya di antara Bersatu PAS, maka masyarakat dulu yang mana mereka ini cenderung mengundi kepada UMNO ataupun Pakatan Harapan, apabila pecahnya dalam Pakatan Harapan, mereka mula tertarik kepada Perikatan Nasional. Jadi pecahan undi daripada UMNO dan juga Pakatan Harapan yang masuk kepada Perikatan Nasional ini menggusarkan mereka. Dan dengan ideologi dan juga bawakan yang dibawa oleh Perikatan Nasional ini yang lebih menarik hati khususnya di kalangan anak muda dan keseluruhan rakyat Malaysia. Mereka hanya menang di kawasan-kawasan popular mereka. Kawasan-kawasan yang diterajui oleh kepimpinan mereka. Kawasan-kawasan bandar dan sebagainya. Dan mereka kalau ikutkan berdasarkan statistik dalam pilihan raya, mereka tidak mampu untuk mempengaruhi pengundi-pengundi baru. Mereka tidak mampu untuk mempengaruhi pengundi-pengundi di kawasan-kawasan luar bandar. Jadi inilah yang menjadi kerisauan mereka. Sebab kalau kita lihat berdasarkan data dan sebagainya, ada pengurangan daripada segi kerusi yang telah dimiliki oleh mereka. Kerusi di sebelah pakatan, di sebelah Amanah, Parti Keadilan dan juga UMNO. Dan juga kemungkinan besar pada PRN akan datang pengundi-pengundi bukan Melayu akan tertumpu kepada Perikatan Nasional. Kerana banyak tuntutan-tuntutan yang mereka tidak boleh laksanakan di peringkat persekutuan hari ini. Dan disebabkan oleh
Sat lupa buah charger lah. Tengah duk seronok, baru duk angkat tangan berucap apa, rupa plug tak buka. Jam. Ni orang kata tengah duk berucap mic habis bateri. Okey, tuan Okey. Dekat mana tadi? Okey, apabila dalam kerajaan hari ini konflik yang mereka hadapi adalah untuk menarik sokongan orang Melayu. Jadi untuk menarik sokongan orang Melayu ni, mereka kena jadi macam duk adalah ni lah. Tuan-tuan boleh tengok lah. Mereka Anwar terpaksa jadi PAS dan Anwar terpaksa jadi UMNO. Tuan-tuan faham apa maksud saya? Dia terpaksa jadi nasionalis Melayu, dalam masa sama dia terpaksa jadi Islamic leader. Jadi golongan bukan Melayu ni melihat bahawa apa yang dibawa oleh Pakatan Harapan untuk menarik undi mereka sekarang ini sudah tidak relevan kerana mereka tidak membawa perjuangan bagi kaum ini. Antaranya adalah isu-isu yang jelas berkaitan dengan warga negara, berkaitan dengan UEC, dan juga berkaitan dengan tanah dan sebagainya yang dilihat suram dan mereka langsung tidak boleh bercakap dan sebagainya. Begitu jugalah dengan isu-isu yang berkaitan dengan rasuah dan juga integriti dalam kerajaan hari ini. So oleh kerana itu mereka melihat bahawa bila kita pergi dalam pilihan raya negeri, mereka tidak boleh bawa hujah yang mengatakan sebagaimana mereka bawa hujah sebelum ni. Dia tak boleh bawa manifesto dia tu, kita boleh tu, dia tak boleh bawa dalam PRN. Dia tak ada point untuk cakap. Dia tak ada hujah lah. Dia tak ada satu bahan kempen. Apa dia nak buat? Dia jadi kerajaan. Kita kan dia nak kata dia turun pergi di masyarakat Melayu, dia akan kata kita akan buat itu ni apa segala ni. Orang takkan dengar sebab you are the government right now. So hujah yang dipakai oleh Pakatan Harapan sebelum ni tak boleh. Dia nak sebut tentang apa? Rasuah, integriti. Dia tak boleh sebut. Dia nak sebut macam mana? Zahid Hamidi kat sebelah dia. Dia bersama-sama dengan kepimpinan yang dikatakan rasuah dan salah guna kuasa, UMNO. So bagaimana dia nak hadapan dengan rakyat? YB Steven kata dia akan beritahu harga babi turun. So dia tak ada point. Dia nak salahkan siapa? Dia tak boleh salahkan. Apa yang mereka nak kempen dalam pilihan raya negeri? Yang ni yang kita tak fikir. Mereka tak ada point ni. Mereka nak kempen apa? Adakah dia nak pergi kat rakyat, nak kata minyak akan turun RM1, dia mau apa? Rakyat akan kata you are the government right now. Adakah dia nak bercakap dengan rakyat? Dia kata OPR naik ni sebenarnya Menteri Kewangan ni stupid, bloody fool, bodoh dan sebagainya. Dia tak boleh cakap sebab dia kerajaan. Dulu dia boleh kata Tengku Zafrul bodoh dan sebagainya. Sekarang dia tak boleh cakap sebab dia kerajaan. So apa yang dia nak bawa? Dia tak ada. Bila dia analyse semua risikan-risikan yang kita telah buat dan sebagainya, dia tak boleh nak bawa satu sentimen kepada masyarakat. Jadi apa yang dia cuba buat hari ini adalah untuk dia melabel. Terima kasih dia ni kaya hari ni, Raja dah bagi gift kat saya ni. Sebelum ni tak pernah bagi. So apa yang dia nak buat? Dia nak label kita. Label apa yang dia akan tujukan? Kepada parti PAS, dia akan letakkan label PAS adalah perkauman. PAS adalah parti menghasut. Ini adalah label kepada PAS. Di PAS banyak sikit dia kena label banyak. PAS dia akan kena tidak ada integriti, dia akan kena perkauman, dia akan kena hasutan. Ni PAS akan kena. Di peringkat bersatu pula adalah pembunuhan karakter-karakter tertentu yang akan mereka kaitkan. Daripada sudut integriti dan juga responsibility dan accountability lah benda tu. Dia akan kaitkan dengan parti bersatu ni dengan rasuah. Jadi inilah yang mereka cuba buat. Baru dia boleh pergi dalam kempen pilihan raya. Baru dia boleh ada point dia nak cakap. DP di Pulau Pinang, tuan-tuan jangan undi Perikatan Nasional. Kalau undi Perikatan Nasional, parti PAS akan memotong tangan-tangan orang. Udut. Contohlah. Tak boleh guna ayat tu, bahaya. Tak kira cut video saya berkata lain pula. Kita tak boleh sokong Perikatan Nasional sebab PAS adalah parti yang ekstrim, yang tidak memberi keadilan dan kesaksamaan kepada bangsa lain. Dia boleh guna point tu dan kempen pilihan raya dia. Dia boleh gunakan isu Perikatan Nasional adalah parti yang tidak ada integriti, yang tidak ada responsibility, pendanaan judi dan macam-macam benda lah yang dia akan sebut. So dia ada point lah, something untuk dia kempen.
So, apa yang dihadapi oleh kita hari ini adalah mereka nak letak label ni kepada kita. So, kita dah ada label lah. Bagaimanakah kaedah untuk mereka buat benda ni? Dan ini saya kena bangga sikit lah sebab nama saya termasuk dalam list. Dan nama saya termasuk dalam list untuk kawalan agensi. Saya dimaklumkan tadi untuk mempersiapkan diri dan kita pun telah mempersiapkan diri. Besok saya adalah kali pertama akan pergi ke SKMM untuk tahun ni lah. So, saya adalah mangsa yang pertama. Dia akan menggunakan pelbagai agensi seperti PDRM, SPRM dan juga SKMM di setiap peringkat. Dan bagi melaksanakan labeling ni. Jadi, bila dia nak label kita tu, dia kena ada satu case. And untuk dia label kita. Jadi, kita kena berhati-hatilah dalam kita punya percakapan kita. Jangan bagi kita kelihatan ahli PAS yang ekstrim melakukan hasutan. Apa bukti pemimpin PAS ekstrim? Apa bukti ahli PAS ekstrim? Kita telah menangkap sebagai contohnya apa nama dah sini. Kita telah menangkap Mohsin, seorang ahli PAS di Puchong yang telah didakwa kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Sultan 1948. Ahli PAS ini dalam ucapannya di media sosial mengatakan berkaitan dengan perkauman agama dan sebagainya. Nampak? Dia ada point. Dia ada point. So, kita kena berhati-hati. Lepas tu dia akan sebut apa lagi? Itu adalah melibatkan ni lah. Ahli-ahli. Dia akan bagi tekanan undang-undang untuk dijadikan sebagai bukti. Dia akan tengok, oh ni seorang Melayu yang begitu ekstrim membenci kepada bangsa lain. Muhammad Syafiq Abdul Halim. Ahli Bersatu yang rapat dengan Ketua Penerangan Bersatu. Nampak dia label. Dia ada something lah yang dia nak buat. So, dia akan menggunakan agensi ini sebagai proof untuk dia jadikan sebagai bahan kempennya dalam pilihan raya. Dan benda ni UMNO nak buat dulu. So, kita tahulah siapa yang ajak DAP buat benda ni. Baguslah UMNO kan. UMNO lah duk buat dulu. Tangkap kawan ni masuk dalam fatwa. Apa nama? Buku UMNO. 10 sebab kenapa perlu tolak Anwar Ibrahim. Masuklah nama Fahmi Reza, nama itu, nama ini, nama ini. 10 sebab kenapa perlu menolak DAP. Masuklah nama-nama kan. Apa nama ni? Maria Chin lah. Apa Ramasamy. Ambiga. Masuklah ni kan. Jadi kita tahulah siapa ambil kerja. Ni adalah kerja-kerja Puak UMNO yang ajak. Baguslah dia mengajak mereka ni untuk membunuh bangsa dia sendiri. Jadi dia akan bagi tekanan menggunakan agensi. Kepada pemimpin-pemimpin parti, dia akan buat pembunuhan karakter. Kita dah nampak dah benda ni. Sebagai contohnya kita tengok. Saya ambil example lah. Pemimpin PAS kena tuduh apa? Dia buatnya satu petition untuk membatalkan kemenangan PAS di Terengganu. Berlaku tak benda ni? Tapi bila kita teliti, bila wartawan tanya, sebab apa tak bawa benda ni, laporan dan sebagainya, kita sukar untuk mendapatkan saksi. Kita sukar untuk mendapatkan bukti. Tapi benda ni sepatutnya pihak SPRM kena siasat, pihak PDRM kena siasat. Betul tak? Dalam press statement tersebut. Ni salah satu example ni. Nak buat pembunuhan karakter kepada pemimpin kita. Hari ni YB Mas Emeranti kena Melaka bersatu. Pun sama juga, hantar petition. Akta kesalahan pilihan raya. Betul tak kisah. Janji dia ada point. Dia ada point untuk dia main setiap malam. Kemenangan YB daripada PAS ini di Terengganu adalah kerana rasuah, buat penjamuan dan sebagainya, membeli undi anak muda apa semua. Betul tak kira lagi. Jadi ada dia keluar dia buat, dia ada point untuk dia bawa lain sama. Macam tu juga. YB Mas Emeranti menang di Masjid Tanah kerana duit, dana, judi apa semua. Akan keluar lah nanti. Nanti akan keluar benda ni. Tuan-tuan tengok. Ustaz, apa nama Ustaz Supian? Ni bukan Muhammad Supian. So benda ni akan keluar nanti. One by one ni. Cerita ni dia akan main. Dan juga tekanan undang-undang kepada ahli-ahli dalam Perikatan Nasional. Ahli-ahli ni lah.
Ni macam saya duduk top list lah. Dalam satu ni, dia panggil apa? Most Wanted. Di antara Most Wanted. Apa saya tahu, hamba kena pergi cari. Hamba kena pergi cari, siapa yang masuk dalam Most Wanted lah. Macam ni, tekanan kepada ahli daripada sudut undang-undang, dia akan buat. Yang pertamanya adalah untuk menyekat kepada kebebasan bersuara. Yang keduanya adalah untuk menunjukkan, oh inilah ahli yang mengikut parti ini. Dia dua. Ini yang mereka cuba buat lah. Jadi macam saya tak kisah kan. Kita dah bersedia sebab kita adalah pejuang rakyat dan juga parti. Dan dalam masa yang sama juga, mereka macam saya sebut tadi akan melakukan sekatan media sosial dan juga sekatan kepada media arus perdana. Dan macam sekarang ni dibincangkan. Kalau kita tengok hari ni kenyataan banyak. Oh, mereka cukup anti dengan TikTok ni, mereka cukup anti lah. Mereka kata TikTok ni jadi medium hasutan. Medium itu, medium ini. Macam-macam medium lah. Kononnya di TikTok ni. Jadi cubaan tu untuk apa? Untuk nak mengharamkan media sosial. Supaya penyampaian tu tak boleh dibuat. Ini saya ada lakukan sedikit research lah. Untuk membuktikan. Ni bagi orang non-parti untuk dengar lah. Pengguna Facebook di Malaysia 91.7% sebelum ni dia nak bagi dapat dia punya ni pengguna media sosial di Malaysia adalah meliputi meliputi berapa ada pengguna ni media sosial tadi saya tulis pengguna media sosial 89.7% rakyat Malaysia menggunakan media sosial. 91.7% daripada jumlah tersebut menggunakan Facebook. 80.6% menggunakan YouTube. 63.1% menggunakan Instagram. Dan juga 61.6% menggunakan TikTok. Media sosial yang yang satu lagi adalah Twitter. 46.5% menggunakan Twitter. Media sosial yang dikuasai oleh kerajaan hari ini BN dan juga PH. PH mereka menguasai Twitter yang 45.6% tadi tu. Dan dia menguasai Twitter. Dan juga dia menguasai Facebook dan juga YouTube. Dan Instagram ni memang full lah PH. Twitter, Instagram ni memang Pakatan Harapan. Dan Facebook dengan YouTube ni, mereka tak apa banyak. YouTube mereka Iswadi Murni, Facebook pun Iswadi Murni saja. BN menguasai Facebook dan juga YouTube. Semua lah, speaker-speaker BN ni, Facebook, YouTube memang mereka monopoli. Yang lain-lain tu mereka tak ada. Macam PN, boleh dikatakan full dekat TikTok ni memang Perikatan Nasional. Dekat Facebook ni kita kongsi. Dan ada dekat Facebook ni tak ramai yang boleh cakap mewakili Perikatan Nasional, tak ramai. Adalah yang dulunya ada 3-4 orang, sekarang ni saya tak tahu siapa dia lagi. Dan di Facebook dan juga di YouTube pun sama juga. And so that mereka melihat bahawa ancaman kepada TikTok ini dalam medium berkomunikasi. Jadi sekarang ni untuk menghapuskan TikTok, malah mereka mula bercakap berkaitan dengan TikTok itu menyebarkan agenda hasutan. Kalau nak tutup media sosial, tutup semua. Baik tak payah ada semua dah. Hari ni keluar kenyataan daripada Timbalan Pengarah Komunikasi Selangor, Azman Muhammad Noor. Yang dia pun rajin duduk dalam TikTok juga, duduk menghasut dan sebagainya. So kenyataan dia hari ni, TikTok digunakan sebagai medium penghasut oleh Perikatan Nasional. Maka nak buat satu agenda, nak tutup TikTok ni. Tutup semualah. Bila TikTok ni ramai PN, kena tutup TikTok. Sebab Facebook, YouTube dengan Twitter ni Pakatan Harapan boleh. Tutup ke semua. Buat macam negara China dan sebagainya. Negara-negara seperti Korea Utara. Rakyat tak ada media sosial langsung. Lagi senang. Tutup ke semua. Tak payah tutup satu ya. And so adalah agendanya adalah untuk melakukan sekatan
kepada kebebasan bersuara. Ni peringkat ahli lah, sebab ahli banyak kat media sosial. Dan juga media arus perdana. Media arus perdana ni macam Metro, Awani dan sebagainya. Mereka mula menyekat kepada suara kepimpinan kita, tak bagi keluar. Satu hari satu saja. Dan mereka pilih. Macam hari ni, mereka pilih nak menunjukkan imej buruk PAS. Dia buat keluar apa? Kenyataan Ustaz Fawaz mohon maaf berkaitan dengan perkataan kafir yang digunakan dalam post. Yang lain-lain keluar tak? Yang lain-lain tak keluar. Sebab apa? Sebab dia akan menggunakan media arus perdana ni untuk menunjuk kepada keburukan parti kita semata-mata. Jadi inilah sekatan-sekatan yang mereka cuba buat. Dan teruk orang kita hadapi. Makanya golongan dia punya solution dia, rakan-rakan kita yang duk ada di Facebook, yang duk ada di TikTok ni, hampa kena banyak get aktif lah. Kena banyak pergi dah, start dah buka Instagram, Twitter, Facebook semua ni. Sekali kalau TikTok tak ada, barulah nak kelang kabut. Jadi kena memperbanyakkan lah kan. Ada start kena ada YouTube, kena ada Facebook, kena ada Instagram dan sebagainya. Biar mereka tutup semua. Mereka tengok PN masuk, mereka tutup. Esok kita daripada TikTok pindah Facebook, ramai sangat PN ni kena tutup Facebook. Lah kali menteri multimedia ni dia jadi gila. Semua pakai tutup semua. Lah kali tinggal WhatsApp je. WhatsApp pun lagi bila dia buat statistik, WhatsApp PN banyak, bahaya. Tutup pula WhatsApp. Lah kali kita pakai public phone. Okey tuan. Jadi ada beberapa kelemahan kita lah yang saya tengok. Yang ni saya analyse sendiri berdasarkan masalah-masalah yang saya sebut pada para yang pertama tu, untuk khususnya kepada media sosial. Yang mana saya tengok pertahanan daripada sudut kepada parti ni kurang. Dia tak ada, adalah setengah orang ni dia ada buatlah defensif, dia ada sifat defensif sikit pada parti. Ada yang lain ni dia kurang memberi defensif dengan dia kurang membuat pertahanan dengan baik, dan sering termakan dengan manipulasi yang telah pun direka oleh pihak yang lawan. Dan juga kurang punya pertahanan secara nyata yang tidak selari. Yang tidak selari dengan isu-isu yang dibangkitkan oleh kepimpinan-kepimpinan. Antaranya di Pulau Pinang meletup tentang isu AJK masjid. Tapi kita di sini duk sembang tentang benda lain. Kita duk sembang tentang ini benda lain lah. Kita tak sahut mereka punya momentum perjuangan. Sepatutnya kita kena sahut momentum perjuangan mereka supaya rakyat yang lain pun tahu bahawa di sini berlakunya something penindasan kepada rakyat setempat itu dan sebagainya. Dan dalam keadaan kita juga kena mempertahankan pemimpin kita. Dan saya nak tanya hari ini. Saya tadi sebelum buat live, sebelum saya bercakap ni, saya buat analisis. Make sure, saya nak tanya, apabila PAS dituduh tentang wallahi wa billahi wa tallahi tu kan, video tu, ada berapa geng-geng kita yang mempertahankan kedudukan tersebut? Bila kita tidak mempertahankan, video itu terus keluar, maka orang akan percaya bahawa itu benar. Orang akan kata, PAS ni sampai kena sumpah bagi duit 100 wallahi wa billahi wa tallahi, api mengundi. Pertahanan daripada itu sangat kurang. Memang kita tak mempertahankan langsung, seolah-olah kita mengiyakan benda itu benar dan sebagainya. Dan kita tidak bersama dalam melakukan sesuatu tindakan yang terpalit ke atas kita. Contohnya berkaitan mereka di sebelah sana duk tuduh kita pasal isu 600 bilion. Duk tuduh tentang Tan Sri Muhyiddin Yassin duk ada di London. Sedangkan kita dah tahu dah bahawa Tan Sri duduk kat sini, duduk ada kat Malaysia. Kita tahu dah berkenaan dengan 600 bilion itu tidak benar. Kita tahu dah pasal judi itu tidak benar. Tetapi momentum untuk kita menerangkan kepada masyarakat tu langsung tak ada. Kita tidak menerangkan kepada masyarakat berkaitan dengan benda tu. Dan apabila benda ni diulang, maka dia akan menjadi satu kepercayaan kepada orang yang mendengar dia. Dan dia akan jadi satu pegangan kepada dia. Dan kerisauan kita juga adalah bila saya melihat bahawa pengorbanan untuk bersama-sama dengan kepimpinan ni kurang, kecuali untuk membina nama sendiri. Ini adalah masalah yang berlaku kat dalam UMNO apabila tim-tim media sosialnya dia fokus kepada untuk mencipta nama dia berbanding untuk dia fokus untuk menjaga kepimpinan dia. Masalah ni berlaku pada tahun 2018 dulu bila timbulnya Facebook Live. Pada ketika itu banyaknya player-player
media sosial dekat dalam platform media sosial ni, mereka mula nak mencipta nama sebab dengan hasratnya adalah untuk mereka mendapatkan bayaran dan sebagainya, dan mereka kurang untuk membuat pertahanan kepada kepimpinan mereka, dan mereka akan jumpa dengan pemimpin kalau nak saya backup Datuk dan sebagainya, so Datuk kena bayar saya lah settle. Ini berlaku dalam UMNO dulu. Saya tak tahulah benda ni berlaku pada kita ke tak, tapi diharapkan benda ni tak berlaku, yang mana kita kena membawa suara pemimpin kita. Sebab apa? Pemimpin kita lah yang akan menjaga kita, dan juga parti kita lah yang akan membela kita. Kalau kita ada sifat yang sedemikian, maka habislah kita. Maka susahlah. Sebab apa? Oh, semua nak cipta nama sendiri, seolah semua nak jadi ahli parlimen. Dia bukan semua orang boleh jadi ahli parlimen, bukan semua orang boleh jadi wakil DUN dan sebagainya. Rezeki itu datang daripada Allah SWT, yang mana terpilih saja akan diletakkan di tempat tersebut. Yang lain kita kena mendokong lah, kita kena sokong kepada keputusan yang telah dibuat oleh kepimpinan parti, dan kita kena bawa suara dia, apa yang dia sebut, dan kita kena cerita kepada orang ramai bahawa ini adalah tindakan yang diambil oleh kepimpinan kita dan sebagainya. Jadi apabila kita tidak bersama dengan pemimpin kita tidak menyahut kepada apa sahaja yang diperkatakan oleh pemimpin kita, maka kita akan menunjukkan kepada masyarakat bahawa pemimpin kita kurang sokongan daripada sudut rakyat dan daripada sudut ahli, tidak ada sokongan lah. Jadi dia buat keluar statement dekat dalam surat kat dalam berita, dia seorang-seorang dia ya. Tak ada siapa sebut pasal dia. Tak ada siapa yang nak pergi kata, oh ni bagus kita punya pemimpin ni kena memperjuangkan rakyat. Kita nak seorang contoh pemimpin macam ni lah. Kita minta kerajaan untuk lihat kepada apa yang telah dibuat oleh pemimpin kita. So bila tak ada benda ni, dia seorang-seorang dia, so rakyat akan nampak lah, dia ni tak ada sokongan ni, parti pun tak sokong dia, rakyat setempat pun tak sokong dia. Lepas tu next election kawan tu pun kecundang, sebab imej yang diperlihatkan itu adalah kurang sokongan. Begitu jugalah dengan tuntutan-tuntutan terhadap kerajaan sekarang ni yang nampak sangat lemah. Sebab apa? Sepatutnya kita duduk sebelah pembangkang ni, kita kena desak kerajaan untuk tuntut apa yang mereka telah janjikan kepada rakyat. Banyak isu yang dimain oleh pemimpin-pemimpin kita pun. Antaranya adalah isu berkaitan dengan LCS, isu berkaitan dengan KWSP, isu berkaitan dengan pendidikan, dan semalam Razi ada keluar berkaitan dengan pendidikan, isu berkaitan dengan kenaikan OPR dan sebagainya. Kita kena quote daripada pemimpin kita. Ni kita nak cipta nama kita sendiri, kita nak buat nama kita lah bercakap. Kita tak mahu sebut nama pemimpin kita tu. Oh, saya mencadangkan. Oh, bagus lah kan. Nak cipta nama kan. Bawa kata inilah pemimpin kita punya perjuangan dan sebagainya. Maka rakyat akan melihat bahawa apa sahaja pelaksanaan yang dibuat oleh kerajaan itu adalah kerana tuntutan yang dibuat oleh pemimpin kita. Tuntutan yang dibuat oleh parti kita dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, terima kasih semua yang hadir malam ni. Tolong share dan sebagainya. Rumah PH nak roboh sikit, nak roboh lah. Sebab tu dia nak perangkap kita. Sebab tu dia nak perangkap kita. Dan kebersamaan ini adalah sangat penting. Okey, sebagai contoh, saya bagilah, saya saja start live lambat sikit. Hari ni isu dia pada hari ni. Isu dia hari ni adalah Mahkamah Persekutuan akan mendengar semula kes SRC International Najib Razak besok. Besok akan berlakunya judicial review kepada kes Najib. Siapa yang tak ingat kes Najib ni hukuman dia telah dijatuhkan pada 23 hari bulan Ogos tahun 2022. Kerana menyeleweng RM42 juta daripada dana SRC International. Dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara selepas menjalani proses pendakwaan di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Persekutuan. Jadi esok ni akan berlakunya semakan semula kepada keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Persekutuan yang terdahulu, yang telah pun menyabitkan kesalahan ke atas Najib Razak dan telah pun meletakkan beliau selama 12 tahun di dalam penjara. Jadi apa yang kita nak tengok di sini tuan-tuan, sekiranya lah Najib dibebaskan, Najib Razak dibebaskan, suara mereka akan mengatakan apa?
Of course lah PH akan lepas tangan. PH akan lepas tangan, dia akan letak atas kita. Suara mereka akan mengatakan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional telah pun melakukan pendakwaan terpilih yang bersifat politik kepada kepimpinan parti yang tertentu. Dengan mereka mengaitkan suami Tengku Maimun dengan Parti Bersatu. Ini agenda yang mereka akan buat. Kalau mereka bebaskan Najib esok, agenda yang mereka akan mainkan adalah pendakwaan terpilih dan juga pendakwaan politik. Dan mereka akan kaitkan dengan Parti Perikatan Nasional. Dan yang sengaja nak membunuh karakter Najib, yang sengaja nak menjatuhkan Najib, sebab Najib mampu untuk menarik keyakinan rakyat Malaysia untuk kembali menyokong kepada Barisan Nasional. Soalan saya, siapa yang akan berlawan dengan kerajaan sekarang? Sekiranya berlakunya ketidakadilan di dalam proses perundangan, siapa? Siapa yang akan lawan? Kalau dahulunya, tuan-tuan, dahulunya, kalau kita tengok di sebelah Pakatan Harapan, mereka ada bersih. Ambiga, Maria Chin, golongan-golongan inilah. Kita tuntut keadilan kepada rakyat. Kita tolak rasuah, kita tolak salah guna kuasa demi rakyat. Berbilion-bilion ringgit wang rakyat dihabiskan. Sekarang ni siapa nak bawa perjuangan ni? Adakah bila Najib dibebaskan, pemimpin kita kena tuduh kita nak duduk diam? Dah buat macam mana? Dah kerajaan hari ini bebaskan dia, kita kena terima lah. 5 tahun akan datang, kita tukar pula. Adakah kita nak buat macam tu? Maka kita tidak ada siapa yang akan bersuara. Tidak ada, malam ni pun tak ada siapa pun duk hurai tentang ni. Betulkah hari ini lapor dalam akhbar bahawa Najib telah dinafikan keadilan bagi diri dia? Siapa yang ada bercakap tentang kes ni hari ini? Betulkah Najib dinafikan keadilan? Sedangkan dalam ulasan penghakiman dah bagi tahu berkaitan dengan kes Najib. Apabila disebut berkaitan dengan keadilan, Hakim Mahkamah Persekutuan telah mengatakan. Yang pertamanya dia kata apa? Dia kata dia tidak memberi penangguhan kes kepada Najib kerana kes ini telah pun disebut pada bulan April tahun 2022. Dia kata a justice delay is a justice denied. Keadilan yang ditangguhkan adalah keadilan yang dinafikan. Dia kata kes ni dia dah bagi masa terlampau panjang pada Najib dan tiba-tiba last minute dia tukar peguam, dia nak minta tangguh dan sebagainya. Ini tidak adil kepada orang lain. Bila dekat dengan tarikh perbicaraan, tukar peguam. Dekat dengan tarikh perbicaraan, menukar peguam. Dan bilakah akan habis pendakwaan ini? Dia sebut berkaitan dengan bukti baru. Hakim juga sebut di dalam mahkamah. Dia kata bukti baru yang dia nak bawa masuk mestilah bukti yang berkaitan dengan kes yang sedang dibicarakan. Bukan bukti yang mendakwa ada pihak lain yang melakukan rasuah. Kalau ada pihak lain yang melakukan rasuah, maka Najib perlu membuat laporan kepada pihak PRM dan ia akan disiasat dalam kes yang berlainan, bukannya kes SRC International. Jadi siapa hari ini duk bersuara tentang benda ni? Adakah Najib dinafikan keadilan bagi diri dia? Adakah Najib telah dituduh atas sebab pendakwaan terpilih dan juga bersifatkan politik dan sebagainya? Siapa ni? Siapa nak memperjuangkan soal keadilan rakyat ni? Siapa? Dulu ada Pakatan Harapan. Pok-pok hak rajin untuk memperjuangkan ni. Manusia mana sekarang ni yang berada di sebelah perbankan yang nak memperjuang? Tolong sebut. Maka mereka akan mula untuk membebaskan beberapa kluster mahkamah. Mereka try dulu awal-awal tu. Try seorang-seorang. Try Aziz Rahim, try itu dan sebagainya. Tapi mereka tengok senyap, rakyat senyap. Tak ada siapa bising pun. Maka mereka pun, tak apalah, kita boleh mula release seorang-seorang. Dan mereka dah telah pun membuat percubaan dan kita tak tahu besok kita minta-mintalah hakim tidak membuat keputusan untuk melepaskan Najib. Kalau Najib dilepaskan, tidak ada siapa yang akan memperjuangkan, maka mereka akan mengatakan ini adalah pendakwaan terpilih dan bermotifkan di politik. Dan kita harus ingat di sini. Salah satu perjuangan Pakatan Harapan adalah kalau mereka turun ke jalan sampai bersih 4.0 ke 5.0 saya tak ingat, adalah untuk memenjarakan kepimpinan UMNO.
And untuk mereka tarik Najib masuk dalam penjara dan sebagainya. Tetapi motif mereka daripada apa yang kita dapat adalah untuk mereka tukar. Dia akan divert yang mengatakan bahawa kita yang menuduh dan juga kita yang membuat tomahan kepada pemimpin UMNO. And untuk mengaburi mata rakyat. Dia panggil sebagai diversion teknik. Dia akan lepaskan pemimpin UMNO, dia akan tuduh pemimpin kita. Ini yang dia akan cuba buat dan sebagainya. Saya tak tahulah kenapa Pakatan Harapan tak ada stand ni. Sepatutnya kita kena serang. Bila kita serang Pakatan Harapan, penyokong Pakatan Harapan akan sokong kepada kita. Sebab orang yang menyokong kepada Pakatan Harapan adalah orang yang apabila mereka turun dalam bersih dan sebagainya kerana mereka memperjuangkan soal keadilan. Mereka memperjuangkan soal integriti. Nama pun Parti Keadilan Rakyat. Mereka memperjuangkan soal responsibility, accountability. Kalau kita serang mereka, ni kita tak serang ni. Kalau kita serang mereka, tanya bagaimana dengan kes LCS, bagaimana dengan kes Aziz Rahim, bagaimana dengan kes Najib. Kita serang hari-hari kita serang. Maka orang yang tengok di sebelah sini akan nampak bahawa, oh, Pakatan Harapan ni munafik. Dia tidak sama dengan perjuangan dia. Dia tidak buat apa yang diperjuangkan. Maka dekat mana yang mereka akan datang? Mereka akan datang kepada Perikatan Nasional. Tapi sekarang ni siapa yang nak buat? Siapa yang nak buat? Syafiq Alim. Ini dah tentu saya memang tiap-tiap malam nak buat dah. Siapa yang nak buat lagi? Dan kena lebih agresif dan kena lebih untuk tengok kepada soal bersih ini. Dan kita PN best, bersih dan juga stabil. Malaysia sekarang makin susah, banyak ketirisan. Betul ya? Jatuh-jatuhkan. Itulah kita kata tu siapa nak buat? Siapa? Kalau esok saya kata PAM, kita mesti buat protes, tak puas hati Najib dibebaskan. How many people yang akan berjuang bersama saya? Berapa? Siapa yang ni? Siapa yang akan menyahut kepada perjuangan ni? Makanya kita kena lebih agresif dalam memperjuangkan berkaitan dengan keadilan rakyat. Kita kena ingat tuan-tuan, kes SRC International, duit itu datang daripada kumpulan wang amanah pencen. Hari ni kalau kita sembang tentang kenapa duit pencen tidak naik, nak naik macam mana kalau duit pencen kena sambun? Duit SRC International daripada kumpulan wang amanah pencen bernilai 4 bilion ringgit. 4 bilion daripada kumpulan wang amanah pencen masuk dalam SRC International. Yang memberi kelulusan pindahan 4 bilion ini adalah Najib Razak. Dan bagi 4 bilion kepada SRC dan kemudiannya 42 juta masuk dalam akaun Najib Razak. Penyelewengan ke atas dana tabungan orang pencen ni, kumpulan wang amanah pencen, kuap. Kan, orang yang kerja swasta dia ada EPF ni, orang kerja kerajaan dia ada kuap. Berapa ramai hari ni pak-pak kita, makcik-makcik kita yang tak naik dia punya pencen dia. Nak naik macam mana? Ada penyamun. Jadi ni kita kena berjuang. Mana boleh orang yang ambil duit orang pencen, hari ni kita nak bebaskan, hanya kena penjara 5 bulan. Kalau orang yang susah curi tin sardin, harga RM2, penjara 2 tahun. Tapi kalau bekas Perdana Menteri curi 42 juta, dia punya penjara dia berapa? 4 bulan. Begitu juga dengan timbalan Perdana Menteri hari ni. Projek LCS. Kena 80 lebih pertuduhan kes di mahkamah. Bawa pergi mahkamah dengan escort, dengan polisnya, dengan all-ridernya. Tu Ustaz Sufian beritahu tadi tu. Dan hari ni duduk sebelah perbankan, kita tengok benda ni. Kita tengok. Tak apa, nampak macam mana mereka jadi kerajaan lah ni. Mana boleh? Di mana perjuangan kita? Di mana semangat perjuangan kita? Bagaimana rakyat nak tengok kita? Rakyat kata mereka ni macam tunggui je. Dia kalau kita pokok tu kita kerat kan? Kita kerat batang dia bawah tu kata tunggui tinggal tunggui. Orang lalu lintas nampak ada tentu tunggui Perikatan Nasional. Orang nampak tunggui tentu. Tapi apakah yang dia boleh buat? Tunggui tu tak boleh buat apa sebab dia dah mati, akak mati. So adakah kita nak orang gelak kita sebagai tunggui kayu? Kita tak mahu orang gelak kita sebagai tunggui kayu. Maka kita kena tunjuklah bahawa kita sepohon pokok yang boleh
And rakyat boleh duduk di bawah kita untuk berlindung. And daripada hujan, daripada panas, dia boleh. Dan rakyat boleh manfaatkan kita. Kalau pokok tu ada buah, dia boleh makan daripada buah tersebut. Kalau ada angin yang bertiup, dia mampu sejukkan rakyat. Kita nak jadi sepohon pokok ataupun kita nak jadi tunggui kayu. Kalau kita nak jadi tunggui kayu, kita duduk tengok. Kan orang pun lintas tengok. Oh ni lah Perikatan Nasional lah. Oh ada Perikatan Nasional, ingat tak ada. Oh nampak tu lah, tapi apa kita boleh buat? Kita jadi tunggui. Lah ni kita jadi tunggui. Lah ni kita jadi tunggui. Kita tak bawa manfaat apa pun. Dan kita kena jadi membawa manfaat kan, kepada ahli-ahli dan sebagainya, kita kena bawa. Begitu jugalah dengan isu kan, berkaitan dengan kos sara hidup rakyat. Khususnya isu KWSP. Isu KWSP ni menjadi keutamaan pada zaman kita. Dan kita kena ingat, orang yang bersuara tentang KWSP antaranya Ustaz Fazli Sehari. Nak sebut nama dia susah. Dia tu idola saya. And Ustaz Fazli Sehari ni, dia memang saya mengidolakan dia. Dan dalam Dewan Rakyat, dia antara salah seorang yang berjuang. And dia menyebut, dia kata isu KWSP ni bukan isu yang perlu dibahaskan. Ini adalah isu dasar dan polisi yang kerajaan kena benarkan rakyat keluarkan. Dia salah seorang yang berjuang. Dan orang yang mengeluarkan KWSP ni adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan berapa ramai lagi kepimpinan dalam Bersatu pada waktu itu yang mendesak supaya kerajaan membenarkan kepada pengeluaran KWSP. Dan kalau kita tengok, memang kita nak keluarkan KWSP pada waktu itu. Tapi yang dapat kreditnya, UMNO dapat kredit. Sebab apa UMNO dapat kredit? UMNO pandai. Dia buat satu desakan, protes kan, bawa memorandum, Ashraf Wajidi bersebuah kan, kita desak kerajaan keluarkan KWSP. Najib pun dalam parlimen hujah KWSP boleh buat untung lah itu ni. Padahal memang agenda keluarkan KWSP itu memang Tan Sri Muhyiddin Yassin dah bagi dah pun, Air Lestari tu. Tapi kerana mereka ni yang lebih-lebih, so rakyat nampak macam UMNO lah yang menyebabkan kepada kelulusan KWSP. Dan retorik-retorik yang dibuat oleh mereka dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, inilah yang kita kena tengok. Sebab ini adalah perjuangan kita. Hari ini saya bagi tahu, the top isu hari ini, rakyat pejuang KWSP tapi kita tak duduk dengan rakyat. Sedangkan dalam manifesto kita, kita ada sebut tentang KWSP. Untuk membantu rakyat. Sedangkan semalam Anwar Ibrahim dah sebut. Anwar kata kita tidak akan membenarkan pengeluaran KWSP. Doktrinisasi yang telah dibuat oleh pihak-pihak Pakatan Harapan adalah untuk masuk dalam media sosial bagi tahu Malaysia nak bankrupt. Hutang 1.5 trilion. Kita nak bankrupt. Bila keluar KWSP, Malaysia akan bankrupt. Dan adakah kita memperjuangkan hak rakyat? Pagi tadi saya tengok ada satu live. Orang Pakatan Harapan buat live. Dia kata Anwar tak bagi keluar ni ada sebab dan sebagainya. Ada seorang ibu tunggal ke siapa? Dia balon direct ya. Ikut suka saya lah duit saya. Saya ni rumah tak boleh nak bayar. OPR tinggi. Saya nak settle rumah saya semua. Supaya saya boleh hidup dengan aman. Kenapa saya nak tunggu rumah saya kena lelong tua esok baru saya nak beli rumah baru? Nampak rakyat marah. Sama juga ada seorang lelaki tu, brother tu cakap, saya sokong kerajaan. Tapi saya nak keluar duit saya. Ikut suka saya nak keluar. Saya ada masalah yang perlu saya selesaikan sekarang ni. Takkan saya nak tunggu tua esok baru saya nak selesai masalah. Jadi di manakah kita bersama-sama dengan rakyat? Sepatutnya kita kena bersama-sama dengan rakyat. Kita sepatutnya mendesak kepada kerajaan untuk mendengar kepada rintihan rakyat. Itulah tugasnya, tugas yang dibuat oleh pembangkang. Hari ini kita nampak ada NGO. Ada NGO yang memperjuangkan berkaitan dengan KWSP tapi nampaknya mereka ni terumbang ambing. Tak tahu nak pergi mana. Sebab apa dia tak tahu nak pergi mana? Di sebelah kerajaan tentang KWSP, di sebelah pembangkang dia lintas nampak. Macam saya kata tadi lah, tunggui kayu. Dia ada nampak lah orang-orang kita ni orang. Tapi kita tak sahut dia. Kalau kita jadi sepohon pokok, dia boleh duduk berlindung bawah kita. Dia boleh main duduk dengan kita dan sebagainya. Jadi kita kena sahut kepada seruan mereka. Kita kena panggil dia, main duduk sini, aku akan meneduhkan hang. Kita kena bawa isu berkaitan dengan isu-isu rakyat, kena memperjuangkan hak rakyat, mendesak kerajaan hari ini supaya memberi pengeluaran KWSP.
Dan kita kena nampak lebih agresif di dalam media sosial ini untuk memperjuangkan hak rakyat. Sebab hari ini rakyat melihat kita seolah-olah kita ni down. Kita tengah down, seolah-olah kita kecewa tak dapat bentuk kerajaan. Dan sentimen yang dimainkan oleh orang-orang dalam Pakatan Harapan seolah tak cukup lagi kumpul SD. Dan Abah tengah kecewa dan sebagainya. Dan rakyat lihat mereka ni masih kecewa tak habis-habis lagi kan mereka ni. Dan sebab tak dapat tumbuh kerajaan. Perjuangan kita bukan sebab kita nak jadi kerajaan. Bukan sebab kita nak jadi pembangkang. Perjuangan kita adalah untuk kita menang dalam pilihan raya dan membawa suara rakyat ke dalam Dewan Rakyat. Itulah yang kita perlu buat. Dan sebagai ahli-ahli parti kita kena mendukung kepada benda ini. Dan untuk bersama-sama dengan rakyat. Dan kita juga adalah rakyat. Jadi KWSP ini adalah penting untuk rakyat. Dan sebab mereka menanggung beban hutang disebabkan oleh kenaikan OPR. Hari ini tadi rakan kita sebut. Naik semalam baru ni naik 2.75. Hari ini naik 3.0. Maka hutang rumah bertambah. Hutang kenderaan bertambah dan sebagainya. Dan maka rakyat dibebani oleh hutang kerana kenaikan OPR dan sebagainya. Sepatutnya suara kita anak muda, suara kita yang duduk dekat dalam media sosial ini, kita kena memperjuangkan berkaitan dengan KWSP. Dan saya beritahulah, ini antara orang yang memperjuangkan KWSP. Dan kalau hari ini orang tanya, mana pemimpin kita yang berjuang KWSP? Saya beritahu, Datuk Wan Saiful Wan Jan keluar kenyataan baru tadi. Dan menyuruh supaya kerajaan menyemak semula untuk pengeluaran KWSP. Ambil kenyataan dia, sebarkan. Ambil kenyataan dia, bercakap. Cakap pemimpin kita ni telah bersuara untuk pengeluaran KWSP. Ambil suara-suara pemimpin kita yang terdahulu. Fazli Syahari. Dan ambil tu, kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan ambil kenyataan daripada pemimpin-pemimpin kita yang memperjuangkan berkaitan dengan isu KWSP. Bercakap. Ni Cik Manan Ali masuk. Bercakap, sebarkan. Kita jadi bawa suara pemimpin kita. Kita desak kerajaan untuk mendengar kepada tuntutan yang telah dibuat oleh ahli parlimen daripada Perikatan Nasional. Kita minta supaya kerajaan mendengar suara anak muda, ketua pemuda Perikatan Nasional. Ni siapa pula dah? Ni bagi cap. Ini yang kita kena bawa. Kalau orang nak tanya siapa pemimpin kita. Okey, entan kami nak keluar duit ke WSP. Hentam tu dia tak prihatin kepada masalah rakyat. Itu memang hakikat lah. Kita buat macam mana memang dia tak prihatin. Orang kalau tak prihatin, orang kalau yang tak ada empati, tak ada simpati, sampai bila-bila pun dia tidak akan ada empati dengan simpati kepada rakyat tu. Jangka March OPR 3.0 daripada 2.75. Ya betul ya. Ni siapa pula dah. Tersangkut-sangkut pula dah live saya ni. Dia kacau lah ni. Lag. Itulah lag ni. Saya nak tengok apa sebab dia. Agak panjang lagi ni live saya ni. Mereka pergi kacau pula dah. Lag pula. Lah ni okey ke saudara? Lah okey tak? Lag lagi tak? Tak lah kot. Lah masih lag ke? Lag busuk hati dah. Tak lag lah. Okey lah. Okey Okey. Okey tuan Dah. Lag lagi? Free speech. Okey dah kan. Sesi penerangan Khalid bin Osman papai ya. Apa pun kita kena gunakan media-media sosial ni sebaik mungkin dalam menerangkan, membawa suara-suara pemimpin kita. Kita adalah suara pemimpin kita. Kita kena bawa semua suara-suara pemimpin kita. Tak kira lah, khususnya ahli-ahli parlimen yang mewakili Parti Perikatan Nasional. Nampak tak cerdik mereka tuan-tuan? Bila naik dekat TikTok lebih daripada 1000 naik warna merah, kalau rain lag turun 1000 hijau balik. Itu kata, bila saya kata ada gangguan, dia kata saya bohong. Dia kata saya bohong, saya kata ini semua nak fitnah Fahmi Fazil. Ni, duduk 800, dia line kali hijau. Apa beza saya punya view 1000 lebih dengan 800 yang sangkut dengan line? Ni kalau naik lagi 1000 lebih keluar merah pula line. Sangkut. Turun bawah 1000 cantik.
Ini memang saya nak kata malah anak saya cakap tu terang lah, memang musibat kan. Okey tuan jadi kita kena ingat saudara semua dalam PRN kelak apa yang kita nak perjuangkan. Kita nak bawa naratif apa dalam pilihan raya supaya orang menyokong kita. Orang menyokong kepada Perikatan Nasional. Di awalan tadi saya dah cerita, boleh pergi dengar balik siapa yang masuk lambat, siapa suruh lewat masuk kelas boleh pergi dengar balik. Adakah naratif dalam pilihan raya negeri esok adalah semata-mata untuk kita mempertahankan tuduhan pihak lawan terhadap kita? Kalau kita bawa naratif dalam kempen pilihan raya adalah untuk menceritakan kepada rakyat bahawa apa yang dituduh oleh pihak mereka adalah tidak benar, maka kita telah membuang masa kita. Sebab saya beritahu dalam era milenial ini, dalam era globalisasi ini, dalam era modernisasi sekarang ini, orang tak mau dengar penjelasan, orang nak dengar tawaran. Orang tak mau dengar penjelasan, orang tak mau tahu. BN antara salah satu faktor kekalahan mereka dalam pilihan raya negeri adalah mereka tidak menggunakan peluang masa tempoh masa berkempen untuk mereka buat tawaran kepada rakyat, tetapi mereka buat penjelasan. Apa yang berlaku dan sebagainya, dan rakyat tak mau dengar, dia tak mau tahu. Tu semua dia bagi tahu dia, aku memilih ni kerana apa yang aku boleh dapat. Aku memilih ni kerana apakah tawaran yang dibuat kepada aku dan sebagainya. Jadi kalau kita merancang untuk menjadikan bahan kempen kita adalah untuk mempertahankan tuduhan pihak lain terhadap kepimpinan kita, maka dekat situ kita akan kecundang besar dalam pilihan raya dan sebagainya. Ataupun kita nak bawa intipati perjuangan rakyat. Kalau kita bawa intipati perjuangan rakyat, rakyat nak tengok apakah perjuangan yang kita buat. Saudara semua, kenapa perlu pilih Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri? Kita yang memperjuangkan pengeluaran KWSP 10,000 untuk tahun 2023. Kita di Perikatan Nasional yang mendesak, yang mendengar kepada rintihan rakyat berkaitan dengan isu KWSP. Ini intipati perjuangan kita. Kalau kita di sini, rakan-rakan kita yang duduk dalam media sosial ini, khususnya kawan-kawan kita yang dah famous, yang terkenal dan sebagainya, orang nak tahu intipati perjuangan. Apa yang diperjuangkan? Kita yang memperjuangkan supaya isu ayam dan telur diselesaikan segera. Hari ini ayam, wife saya pergi beli tadi, sekilo RM9.90. Kita yang memperjuangkan. Hari ini Mak Sabu cakap isu telur dah kurang, harga dah mungkin turun sikit. Kalau kita pergi tengok besok turun, kita kena bagi tahu kepada rakyat. Tidak ada pihak lain yang memperjuangkan isu telur. Yang duduk sebelah Pakatan Harapan hari-hari cakap dengan kita, bodoh lah, bangang lah, pergi beli telur dekat Selayang lah. Ni ada seorang, Amir Selayang nama dia. Dia suruh kita pergi beli telur dekat Selayang. Kita yang mendesak kerajaan supaya menyekat ekspor. Kita yang mendesak kerajaan supaya menyelesaikan segera isu telur ni. Kita yang memberi pelbagai idea-idea kepada kerajaan supaya menyelesaikan isu ni. Jadi ini dah intipati perjuangan kita. Tapi ni isu telur ni adalah salah satu dari isu dia. Banyak lagi. Kita yang memperjuangkan supaya kerajaan menyiasat, bukan menyiasat, mendakwa kes LCS ni. Kes Zahid Hamidi LCS. Kes LCS ni telah lengkap lembaga PAC. Kes LCS ini telah lengkap siasatan SPRM. Kenapa tidak didakwa? Kita yang mendesak kerajaan. Kita yang membawa isu ini, memorandum ini kita yang hantar kepada Istana Negara. Maka orang akan melihat kepada intipati perjuangan kita. Orang yakin bahawa kita lah yang menjuang untuk rakyat. Ini yang paling penting, dan benda ini perlu kita start sekarang ini. Dan kita perlu ambil kesempatan ini di saat mereka yang baru menikah ni baru nak bercumbuan. Hari ini kalau kita tengok Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan berantakan sesama mereka sendiri. Khususnya isu-isu melibatkan pilihan raya negeri. Kita telah lihat kenyataan yang telah dibuat oleh kepimpinan Pakatan Harapan di Pulau Pinang. Kita telah lihat kenyataan yang telah dibuat oleh kepimpinan Pakatan Harapan di Selangor. Hari ini, kepimpinan Pakatan Harapan di Pulau Pinang cakap, dia kata apa? Sebab apa kami perlu bagi kerusi kepada UMNO? Kalau berlaku 3 penjuru pun kami masih boleh menang. Sebab Pulau Pinang dikuasai oleh DAP dan juga Pakatan Harapan. Kenapa kami perlu bagi kepada BN? Kenapa nak kena bagi kepada MCA? Kalau mereka nak tanding 3 penjuru, kami yakin kami boleh menang. Nampak? Di Pulau Pinang bergaduh. Dia kata kalau BN nak tanding, ambillah kerusi-kerusi yang telah dimenangi oleh BN dan juga yang telah dimenangi oleh PAS dalam PRU ke-14. Mereka dah mula bergaduh ni, isu ni. Mereka dah mula bergaduh. Mereka nampak tak betul lah. Begitu juga di Selangor.
Selangor cakap benda yang sama. Kami takkan bagi 51 kerusi dan tidak akan dibahagikan kepada UMNO BN. Kalau UMNO BN nak tanding 5 kerusi saja. Kerusi-kerusi yang telah dimenangi oleh UMNO BN 4 kerusi dan juga satu kerusi lagi yang dimenangi oleh PAS. 5 kerusi dia bagi. So mereka berantakan, bergaduh. Dan di antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional ini, mereka bergaduh di antara satu sama lain dalam khusus pembahagian kursi. Malah kita perlu mengambil peluang untuk menyerang mereka berdasarkan isu-isu rakyat. Dan isu berkaitan dengan LCS, rasuah. Dan berkaitan dengan UKSB, rasuah. Berkaitan dengan Yayasan Akabudi, rasuah. Berkaitan dengan terowong, rasuah dan sebagainya. Isu berkaitan dengan kos sara hidup rakyat yang meningkat. Isu pengangguran dan tidak ada peluang pekerjaan. Isu pendapatan minima yang diturunkan. Isu kesihatan, hari ini vaksin. Yang kata boleh kena stroke dan sebagainya. Isu berkaitan dengan pendidikan. Baru rakyat akan melihat kita dalam pilihan raya negeri. Baru rakyat akan nampak intipati perjuangan kita yang berdasarkan kepada perjuangan rakyat. Disebabkan oleh berantakannya di antara BN dengan PS. Kalau kita tak ambil kesempatan untuk kita menunjukkan bahawa kita yang berjuang untuk rakyat, maka mereka takkan nampak, rakyat takkan nampak bahawa kita ni berjuang untuk rakyat dan sebagainya. Dan apa yang kita perlu kelihatan adalah kita juara dalam isu rakyat apabila kerajaan melaksanakan satu perkara yang atasnya daripada dasar perjuangan kita, maka rakyat akan melihatkan itu adalah tuntutan kita. Sebenarnya ada banyak isu yang sebenarnya adalah perjuangan kita. Tetapi rakan-rakan media sosial kita ni tak main isu ni apabila Anwar Ibrahim claim kredit terhadap isu ni. Antaranya adalah isu berkaitan dengan MA63. Isu MA63 adalah dibuat pada zaman Perikatan Nasional. Dan isu wilayah Sabah dan Sarawak adalah dibuat pada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Isu Brunei Investment Agency yang nak melabur ke dalam Sabah dan Sarawak adalah pelaburan yang dibawa oleh Azmin Ali. Dan isu berkaitan dengan penyerahan gas asli kepada Sabah dan Sarawak adalah isu yang diselesaikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi bila Anwar claim benda ni dan kita tidak menunjukkan bahawa ini adalah sebenarnya yang telah dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kepimpinan dalam Perikatan Nasional, dan akhirnya kredit ini diserahkan kepada mereka berdasarkan MA63. Begitu juga isu yang diumumkan oleh kerajaan hari ini berkaitan dengan pengangkutan awam percuma dan sebagainya. Untuk pelaksanaan pengangkutan awam percuma bagi OKU dan wanita dibuat pada zaman kerajaan Perikatan Nasional. Idea ini datangnya daripada Perikatan Nasional. Dan untuk bagi bas percuma kepada pelajar sekolah, rumah pengasuh percuma dan sebagainya. Ini adalah idea kita. Tapi bila mereka curi idea kita, kita tak bagi tahu kata tu kita yang nak buat. Pelaksanaan itu bermula daripada zaman kita. Ini masalahnya sebab ini adalah biasa. Sebab apa? Kerajaan hari ini lack of idea. Mereka tidak boleh buat apa-apa. Sebab itulah kita perlu semak balik manifesto kita dan kita perlu semak balik dasar-dasar yang telah dibuat oleh kepimpinan yang terdahulu di dalam Perikatan Nasional. Dan kita antara benda yang belum dilaksanakan mestilah dituntut supaya dilaksanakan. Antara benda yang dalam proses pelaksanaan kita kena bagi tahu kepada rakyat, ini adalah apa yang kita buat, bukan Anwar Ibrahim buat. Sebab kerajaan hari ini mereka lack of idea, dia tidak ada apa benda dia nak buat, jadi kerja dia adalah tiru idea. Sebab tiru idea ni adalah satu benda yang biasa dan sebagainya. Anwar Ibrahim akan tiru apa saja untuk menampakkan dia baik. Dan apabila dia tiru itu, dia akan mendapat sokongan rakyat daripada sudut dia nak politik, khususnya dalam nak menghadapi pilihan raya negeri yang dekat lagi, yang akan berlaku tak lama lagi dan sebagainya. And so itulah yang kita kena tengok. And sebab hari ini kalau kita tengok pengumuman dan sebagainya, Anwar claim kredit dia. And termasuklah pelaburan 197 bilion. Tu bukan dia bawa masuk tahun 2022. Bukan dia bawa masuk, tu kita bawa masuk. Tapi orang Pakatan Harapan claim Anwar lah yang bawa masuk. Jadi orang sebelah kita pula, bukannya kita nak lawan, kata, ni penipu besar, ini bukan hang punya, kami yang bawa masuk. Jadi inilah kelemahan-kelemahan yang kita perlu perbaiki rakan-rakan di dalam media sosial. Untuk kita memastikan supaya mereka tidak boleh memanipulasi fakta yang sebenar, mereka tidak boleh buat propaganda dan sebagainya.
Dan di awalan yang saya beritahu tadi adalah supaya mereka tidak ada masa untuk menyerang kepimpinan kita, tetapi mereka akan lebih masa untuk fokus kepada pentadbiran kerajaan. Okey, tuan-tuan. Malu duk claim memang mereka duk claim. Tawar Sabah mendapat merit hasil usaha orang. Ya, Nozi Nordin Okey, saya rasa setakat itu saja di Facebook untuk malam ni. Tolong sampaikanlah video ni supaya rakan kita semua dengar dan sebagainya, supaya kita dapat memperbaiki medium di media sosial ini. Setakat itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sambung di TikTok saudara.